Pembentangan bajet 2023 penting untuk keyakinan pelabur dan rujukan dasar. Assalamualaikum, salam sejahtera, berita tengah malam bersama saya Muhammad Shah Musa. Penting untuk keyakinan pelabur dan rujukan dasar. Pembentangan bajet 2023 pada 7 Oktober tidak sia-sia walaupun ianya akan dibentangkan semula kepada Parlimen hanya selepas PRU 15. Kementerian Kewangan MOF dalam satu kenyataan menjelaskan ia penting untuk sektor perniagaan serta pelaburan bagi merancang langkah seterusnya terutama mengenai prospek ekonomi negara. Bajet 2023 juga penting untuk MOF berkongsi dengan rakyat tentang pelbagai langkah yang telah dirancang kerajaan untuk membantu mereka menghadapi cabaran jangka pendek. MOF turut menjelaskan sekiranya bajet 2023 tidak dibentangkan, ia akan meningkatkan sentimen ketidakpastian yang tentunya akan memberi impak negatif kepada keyakinan pelabur. Bajet 2023 juga perlu dibentangkan bagi perancangan kewangan yang teratur iaitu anggaran pendapatan, peruntukan dan perbelanjaan untuk tahun 2023. SPRM akan menyediakan bilik gerakan di setiap negeri bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15 PRU 15. Menurut Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pencegahan SPRM, Datuk Seri Nur Azlan Mohamad Razali, ia bagi membolehkan orang ramai menyalurkan maklumat serta aduan berkaitan perbuatan rasuah dan salah guna kuasa sepanjang berlangsungnya PRU 15. Pihaknya juga telah bersiap siaga dan akan bekerjasama dengan Suruhanjaya Pilihan Raya serta PDRM bagi menghadapi PRU 15. Jadi kalau ada apa-apa perkara yang melibatkan isu-isu rasuah berkaitan dengan pilihan raya ini, maka kita akan mengkoordinasikan tindakan-tindakan ini bersama dengan agensi-agensi yang berkaitan iaitu bersama dengan SPR dan juga dengan PDRM. Dan itu bergantung kepada keadaan. Di pihak kami sendiri memang dah bersedia dan kita telah gerakkan pun lah. Walaupun kita belum dapat tahu lagi bila tarikh penamaan calon dan juga tarikh pilihan raya tu, tapi persediaan kami adalah kita telah ready. PRU 15 tidak akan diadakan ketika sambutan perayaan di Bali pada 24 Oktober nanti. Timbalan Presiden MRC Datuk Seri M. Sarabanan meminta pihak yang tidak bertanggungjawab menyebarkan berita palsu berkenaan supaya menghentikan perbuatan tersebut. Kita tak payah ungkitkan isu di pilihan raya musim Deepavali tak ada. Kalau 20 hari bulan baru SPR dah mesyuarat, bolehlah kita bayang kemungkinan besar kita ada 2 minggu atau seminggu lebih untuk pencalonan. Lepas tu ada lagi 2 minggu untuk pilihan raya. So tak adalah dalam musim Deepavali. Kali kita ada 2-3 minggu buffer. Beliau bercakap selepas Majlis Pelancaran Program Penyelia Penginapan dan Kemudahan Pekerja PPKP di Kuala Lumpur. Pembubaran Dewan Undangan Negeri Perak masih dalam pertimbangan Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Perkara itu dimaklumkan oleh Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad selepas beliau menghadap baginda di Istana Kinta Ipoh. Menghadap tersebut, Paduka Seri Tuanku telah bertitah bahawa baginda mengambil maklum mengenai permohonan yang dikemukakan dan akan membuat pertimbangan yang sewajarnya. Oleh yang demikian, sebarang ketetapan mengenai permohonan pembubaran Dewan Undangan Negeri Perak akan diumumkan selepas Duli Yang Maha Mulia Tuanku berkenan membuat keputusan.
Bagi tiga negeri, pentadbiran PAS keputusan pembawaran Dewan DUN dijangka diketahui selepas mesyuarat PAS pusat di Kuala Lumpur esok. Ia meliputi Terengganu, Kelantan dan Kedah. Naib Presiden PAS Datuk Seri Dr. Ahmad Syamsuri Mokhtar berkata perkara itu akan diumumkan Setiausaha Agong PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan. Setakat ini mesyuarat untuk menetapkan calon Perikatan Nasional Terengganu belum diputuskan. Kerajaan Pakatan Harapan Negeri Sembilan pula mengekalkan pendirian untuk tidak membubarkan DUN hingga hujung tahun ini. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata beliau telah mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukhris Ibni Almarhum Tuanku Menawir baru-baru ini untuk tidak membubarkan DUN serentak dengan PRU 15. Bagaimanapun, kerajaan negeri akan mematuhi apa jua keputusan yang dibuat oleh Majlis Presiden PH. Siren amaran awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara automatik. Sistem ini dilengkapi dengan pembesar suara akustik, sistem pemantauan bersepadu dan menggunakan sistem solar sepenuhnya. Selain itu, ia juga berupaya memberi arahan daripada Pusat Kawalan Program Ramalan dan Amaran Banjir Negara ke stesen siren dengan kaedah voice activation. Keupayaan bunyi siren ini boleh menjangkaui 1 hingga 2 kilometer bergantung kepada keadaan topografi setempat. Terdapat 2 jenis siren. Pertama, bunyi siren amaran. Amaran. Air sungai telah melebihi aras amaran. Semboyannya kedengaran apabila air sungai melepasi aras amaran dan penduduk diminta bersiap sedia untuk berpindah. Kedua, bunyi siren bahaya. Bahaya. Air sungai telah melebihi aras bahaya. Ia diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya dan penduduk diminta untuk berpindah serta-merta. Sistem siren amaran awal banjir memberi manfaat kepada masyarakat bersiap siaga menghadapi bencana banjir. Bertemu kembali. Mulai tahun depan, bahagian pemakanan Kementerian Kesihatan akan memulakan projek perintis pelabelan menu agar maklumat kalori pada makanan dipaparkan di kafeteria atau restoran. Buat permulaan, projek itu akan dilaksanakan di Putrajaya sebelum diperluas ke seluruh negara. Ini dilaksanakan untuk kita membuat keputusan sama ada dasar pelabelan menu diwajibkan ataupun tidak. Sebab sekarang ini secara sukarela ada negara yang dah wajibkan dan kita pun dah tengok negara mana yang mewajibkan, apakah kesannya. Ada yang berjaya, ada yang kurang berjaya. Jadi kita buat projek perintis dulu dan kita tengok sama ada ini membawa kepada perubahan tingkah laku ataupun tidak. Selepas itu KKM ini kementerian yang evidence based. Kita akan tengoklah dari segi data dan juga dari segi kejayaan polisi ini sebelum kita membuat keputusan berkenaan dengan dasar pelabelan wajib. Seramai 21,000 anggota PDRM dengan kekuatan 1,681 aset serta 4,367 anggota rela akan diatur gerak bagi menghadapi bencana banjir di seluruh negara. Semua ketua polis daerah pula telah diarah untuk melakukan persediaan awal bagi mengetuai pusat operasi pengurusan banjir di peringkat daerah masing-masing. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata selain PDRM dan rela, agensi lain di bawah Kementerian Dalam Negeri yang turut terlibat adalah Agensi Penguasaan Maritim Malaysia. PMM pula ditugaskan untuk memberi bantuan ke pulau-pulau khususnya penghantaran bekalan makanan dan keperluan asas dan juga pemindahan mangsa banjir dengan menggunakan pesawat udara dan bot-bot yang diperlukan.
Berdasarkan laporan daripada PDRM, terdapat beberapa kawasan sudah dinaiki air, antaranya di Tanjung Karang, Selangor, Baling Kedah, Kuala Pilah, Negeri Sembilan serta beberapa kawasan di Sabah dan Sarawak. Sehubungan itu, pusat pemindahan sementara sudah diaktifkan di kawasan terlibat dan misi bantuan juga telah digerakkan. Satu sindiket penyeludupan migran ke negara ini tumpas. Ia disyaki turut melibatkan dua pegawai Jabatan Imigresen Malaysia menerusi serbuan Ops Seludup Hitam di Jalan Skudai, Johor Bahru tengah hari tadi. 25 migran warga Indonesia berusia 24 hingga 41 tahun serta dua tekong tempatan berusia 34 dan 49 tahun ditahan. Menurut Ketua Pengarah Imigresen, Datuk Seri Khairul Zaimi Daud, dua pegawai imigresen terlibat berusia 20 dan 27 tahun turut ditahan. Sindiket dipercayai aktif sejak awal tahun ini dan kira-kira 700 migran sudah diseludup masuk sejak sempadan negara dibuka April lalu. Setiap migran akan membuat bayaran secara purata 5 ke 6 ribu seorang. Tetapi daripada temu bual yang saya lakukan sebentar tadi, terdapat di kalangan mereka yang membayar sehingga 19 juta rupiah, iaitu lebih kurang 7 ataupun 8 ribu ringgit. Berdasarkan kepada kiraan yang dibuat, setiap trip akan dikenakan bayaran lebih kurang 125,000 untuk 5 orang migran yang diseludup masuk. Semua migran disiasat mengikut Seksyen 36 Akta Imigresen 1959 Pala 63, manakala dua tekong disiasat mengikut Seksyen 26A Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007. Aktiviti pemindahan diesel bersubsidi dan stor penyimpanan tanpa kebenaran diserbu di sebuah premis tanpa nombor di Taman Industri Selesa Jaya, Johor. Serbuan dilakukan sepasukan anggota penguatkuasa KP dan HCP Putrajaya minggu lalu. Menurut Ketua Pengarah Penguatkuasa KP dan HCP, Azman Adam, dua pekerja ditahan termasuk seorang lelaki bukan warga negara. Diesel dianggarkan berjumlah 9,000 liter ditemukan bersama beberapa peralatan lain. Premis juga gagal mengemukakan sebarang dokumen kebenaran daripada KP dan HCP di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Turut disita sebuah lori, peralatan penyambungan dan beberapa dokumen perniagaan dianggarkan berjumlah lebih RM99,000. Seorang guru kafa mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menyebabkan muridnya cedera hingga patah tulang kaki kanan. Mengikut pertuduhan, Ahmad Mursyidin Abdullah, 37 tahun, didakwa melakukan kesalahan mencederakan dengan cara mengangkat dan menghempas muridnya itu di atas sebuah kerusi kayu. Kesalahan itu dilakukan pada 6 Julai lalu di dalam kelas di Sekolah Kebangsaan di Marang. Tertuduh dibenari ikat jamin RM4,000. 17 November, sebutan semula kes. Polis menemukan satu mayat reput ketika menjalankan siasatan kemalangan kereta terbabas bampiran persimpangan lampu isyarat di Pekan Tambun Ipoh. Mangsa yang dipercayai wanita berketurunan India berusia 23 tahun itu ditemui kira-kira 3 meter dari kawasan kemalangan terbabit. Turut dijumpai di lokasi kejadian, telefon bimbit juga disahkan milik mangsa. Hasil bedah siasat dijalankan menunjukkan punca kematian adalah akibat dicekik. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kes ini boleh menghubungi talian yang tertera. Pusat Sab Penyelamat Maritim MRSC Kuching mengaktifkan operasi cari lamat kira-kira pukul 1 petang tadi. Ia berikutan seorang nelayan dilaporkan jatuh ke laut di perairan Sampun Asajaya. Pengarah Maritim Negeri Sarawak Laksmana Pertama Maritim Zin Azman Mak Yunus memaklumkan MRSC Kuching menerima panggilan berhubung kejadian tersebut kira-kira pukul 12.40 tengah hari tadi.
Bot Kilat 22 telah digerakkan ke lokasi kejadian dan pangkalan hadapan cari lamat juga ditubuhkan. Nelayan terbabit dikenali sebagai Fadul Razi Zaini, 28 tahun, yang merupakan warga tempatan. Dia turun ke laut bersama 5 rakannya menggunakan sebuah perahu dan kejadian dilaporkan berlaku ketika pukul 5 pagi. Pelakon veteran Hisham Ahmad Tajin, 76 tahun, meninggal dunia pada pukul 4.30 petang tadi akibat jangkitan kuman dalam paru-paru. Berita itu dikongsikan anaknya, Akila Muhammad Hisham. Allahyarham sebelum ini kritikal akibat jangkitan kuman pada paru-paru selepas mengalami batuk teruk selama seminggu. Menerima rawatan di Hospital Shah Alam sejak 29 September lalu, Allahyarham sebelum ini ditidurkan dan bernafas sepenuhnya dengan alat bantuan pernafasan. Allahyarham merupakan pelakon yang aktif dalam drama dan filem tanah air sekitar 1980-an. Antara lakonannya ialah Sufi Sofia, Wira Angkasa, Hani, Putra, Black Maria, Tanah Kubur dan Tok Ayah. Potensi Labuan sebagai hub maritim serantau semakin menjadi realiti setelah operasi sulung pemindahan gas asli cecair LNG dari kapal ke kapal STS di perairan Laut Cina Selatan itu. Ia membuka lembaran baru operasi STS LNG berperingkat antarabangsa di perairan pelabuhan Victoria. Bahawa dari segi tidak secara langsungnya ekonomi kita akan bertambah, dan juga ini yang kita perlu pelbagaikan lagi supaya aktiviti oil and gas di Labuan ini menarik. Pasal ini aktiviti yang baru dan saya rasa di pihak autoriti, di pihak perbadanan, pihak kesempatan dan juga agensi-agensi yang lain yang terlibat, kita cuba untuk mempermudahkan dan menjadi Labuan ini sebagai tempat menarik untuk aktiviti yang baru ini. Pemindahan gas asli cecair pertama itu melibatkan 2 kapal LNG berukuran hampir 300 meter pada kedalaman 30 meter di zon pelabuhan Labuan. It has never been done in the port. It's a very safe operation because we have the automatic identification system. At the moment, most of the operation on board has been done by our local captains. Mereka ditemui selepas menyaksikan pemindahan pertama daripada 26 pemindahan STS LNG Victoria. STS sedang berhad dengan sebuah gergasi perusahaan minyak bertempoh 6 bulan. Usaha mempercepat pertumbuhan ekonomi digital negara diperkasa melalui Minggu Digital Malaysia MDW 2022. Selain mempamer kekuatan Malaysia dalam sektor berkenaan, ia berupaya merangsang perkongsian idea dan kerjasama dengan pemain industri. Malah aspirasi di bawah Malaysia Digital itu juga mampu menarik pelaburan asing dengan negara memainkan peranan utama dalam revolusi digital global. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia, ini merupakan sebahagian hasrat merealisasikan Malaysia sebagai hub digital ASEAN 2025. Working with the tech giant Huawei, will be launching a white paper entitled Malaysia Towards Becoming ASEAN Digital Capital. This paper has identified Malaysia's key strengths and opportunities both internally and around the region. It also outlines the building block for Malaysia to achieve its vision of becoming a regional powerhouse in the digital economy. I can assure you that their insight will serve to bolster Malaysia's unique value proposition to all stakeholders. Bagi memastikan kebajikan 1,300 kaki tangan veteran RTM sentiasa terbela, Persatuan Veteran RTM PVRTM menganjurkan konsert amal The Cloth Concert di IOI Putrajaya pada 22 Oktober ini. Konsert itu menggabungkan persembahan penyanyi terkenal serta pertunjukan fashion berasaskan tekstil tradisional. Hasil kutipan digunakan untuk mengisi tabung kebajikan bagi membantu ahli yang memerlukan.
harga ada yang paling mahal is RM40, and then kita ada 40, kita ada 20, kita ada 10, kita ada 5,000 dan 3,000. Tapi orang boleh beli satu meja ataupun dia nak beli satu kerusi. So kalau katalah meja yang 3,000, dia orang beli satu kerusi 300. Tiket boleh dibeli menerusi talian tertera. Meluangkan masa untuk memberikan sokongan kepada this kind of platform sebab it is for such a good cause. Saya akan menggunakan koleksi saya yang ada sikit songket, ada batik, ada yang artisan work yang made in Malaysia punya kain, tapi membagikan nafas moden. Artis dan RTM tu kita actually ada satu bumbung. So bagi saya adalah perlu untuk kita assist each other, adalah perlu untuk kita sokong each other, dan ini adalah salah satu cara bagi saya untuk menyokong I can say family dalam industri hiburan. Dah pusing. Minggu ni tempat sama lagi. Minggu ni lain. Ada pameran kementerian sama agensi. Ada Carnival Kejayaan sama isukan. Jualan IKL ada. Sukaraya pun ada. Siapa boleh pergi? Semua boleh pergi. Kita kan satu keluarga. Tapi kat mana? Di Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia, Negeri Melaka. 14 hingga 16 Oktober. 9 pagi sampai 9 malam. Di Pusat Carangan Antarabangsa Melaka. Perkembangan sukan, teka-teki mengenai keperluan mengubah jadual perlawanan Piala Malaysia 2022 akan terjawab selepas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menentukan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Umum ke-15 pada 20 Oktober ini. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Liga Bola Sepak Malaysia MFL, Stuart Rahmalinggam, pembubaran Dewan Parlimen sudah semestinya memberi kesan kepada jadual Piala Malaysia yang dijadual bermula 25 Oktober ini. MFL menjangkakan kehadiran penyokong yang ramai bagi setiap perlawanan. Justru isu keselamatan menjadi keutamaan. Keperluan keselamatan di setiap home venue adalah satu kerisauan MFL, terutamanya dengan adanya pembubaran parlimen dan juga perhatian dan fokus keselamatan tempatan yang mungkin ada tugasan yang berbeza daripada situasi biasa. Pada masa ini saya belum terima apa-apa tarikh resmi mengenai tarikh pencalonan atau tarikh undian sebegini, dan selepas kita terima tarikh resmi, MFL akan mengumumkan jikalau perlu perubahan tarikh mengikut tarikh daripada SPR. Beliau berkata demikian selepas mesyuarat pelaksanaan kelab MFL First Instance Body FIB di Petaling Jaya, Selangor. Beralih ke Liga Super 2023, Melaka United FC dan Sarawak United FC gagal meraih lesen kebangsaan selepas permohonan mereka tidak memenuhi kriteria ditetapkan. Namun, kedua-dua pasukan boleh mengemukakan rayuan seandainya ingin terus kekal bersaing dalam liga berkenaan. Menurut pengerusi pelaksanaan kelab MFL First Instance Body FIB, Sheikh Muhammad Nasir Sheikh Muhammad Sharif, tindakan itu diambil bagi mengelakkan isu-isu tidak diingini berlaku sebelum bermulanya musim baharu tahun depan. Mereka ada tempoh 7 hari. 7 hari untuk membuat rayuan ke pihak appeal body, iaitu satu badan rayuan bebas juga, badan rayuan bebas yang dilantik oleh pihak MFL. Dan keputusan tadi adalah pada 19 Oktober pukul 5 petang, sebelum atau pada 5 petang. Jadi untuk menentukan sama ada soalan tadi dokumentasi apa semua tu, memang mereka boleh sekiranya mereka tidak membuat berpuas hati dengan keputusan yang kami buat. Sebab keputusan ini berdasarkan kepada dokumen yang dihantar kepada kami, sama ada cukup atau tidak cukup.
MFL mengarahkan setiap pasukan menyerahkan surat pengisytiharan yang membuktikan setiap pasukan bebas daripada sebarang tunggakan atau kelewatan pembayaran kepada MFL sebelum 15 Disember 2022 yang meliputi pembayaran gaji, KWSP, LHDN, Perkeso dan EIS. Sarawak United gagal memenuhi kriteria kewangan dan kesukanan serta mempunyai 2 kes FIFA melibatkan bekas pemain Sandro da Silva Mendonca dan Taylor Francis Josh Reagan, manakala Melaka United gagal mengemukakan bukti pembayaran tunggakan gaji pemain dan pegawai sehingga Ogos 2022 serta tidak menyerahkan dokumen-dokumen berkaitan bagi memenuhi syarat sub-kriteria kewangan. Sementara itu, 10 pasukan yang bertanding dalam Liga Super 2022 telah berjaya mendapatkan lesen kebangsaan sekaligus layak bertanding dalam saingan Liga Super musim depan. 10 kelab tersebut ialah Johor Darul Takzim JDT, Kedah Darul Aman FC, Negeri Sembilan FC, Penang FC, PJ City, Seri Pahang, Selangor FC, Terengganu FC, Kuala Lumpur City dan Sabah FC. Dalam pada itu, permohonan 6 kelab yang beraksi dalam Liga Premier 2022 juga diluluskan dan diberi lesen kebangsaan untuk menyertai Liga Super 2023 yang membabitkan pasukan Kelantan FC, Kuching City FC, Kelantan United FC, Perak FC, PDRM FC dan UiTM FC. Majlis Sukan Negara MSN menyangkal dakwaan Persekutuan Sukan Elektronik Malaysia MBSF bahawa ia tidak pernah menerima atau berpeluang menggunakan peruntukan belanjawan secara khusus menerusi pembentangan bajet sebelum ini. MBSF dilihat tidak memahami peruntukan bajet pembangunan sektor sukan adalah di bawah bidang kuasa Kementerian Belia dan Sukan KBS tertakluk kepada kelulusan program yang ditetapkan. KBS menerusi agensi pelaksana seperti Jabatan Belia dan Sukan Negara, MSN, Institut Sukan Negara ISN dan Impact Integrated bertanggungjawab terhadap peruntukan kerajaan dan agensi tersebut tidak akan memberi keseluruhan peruntukan kepada mana-mana badan sukan tanpa penilaian dan justifikasi terhadap perancangan yang dikemukakan. Peruntukan tidak akan disalurkan begitu sahaja tanpa memastikan program-program dan aktiviti yang dilaksanakan akan memberi impak kepada penggiat-penggiat sukan tersebut selari dengan strategi perancangan yang dipersetujui bersama. Sebelum ini, media melaporkan Presiden MBSF Dato' Anan S. Naden menggesa semua pihak meneliti dan memperhalusi mengenai pengurusan peruntukan RM13 juta untuk e-sukan dalam bajet 2023. Baik, saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum dan selamat malam.